Bahagian kedua, apa sebenarnya terjadi? 21 hari bulan 2, hari Jumaat malam, Tun Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim, Dr. Wan Azizah, Lim Kit Siang, Mak Sabu, Lim Guan Eng, kami semualah, lebih kurang 24 orang mesyuarat Pakatan Harapan. Itu mesyuarat bulanan kami. Tiap-tiap bulan kami mesyuarat. Kami selalu mesyuarat hari Jumaat, minggu terakhir setiap bulan. Itu jadual Tun Dr. Mahathir. Mesyuarat apa? Mesyuarat Pakatan Harapan. Nah, sudah tentu mesyuarat itu ada ketikanya kita ikut membincangkan tentang transisi. Bila Dr. Mahathir nak kena serah pada Anwar. Kita tak bincang di luar. Kita bincang dalam mesyuarat. Di luar, orang nak kata apa, kita tak boleh nak kata apa. Ada yang kata, Tun Dr. Mahathir kena turun segera. Tunggu, anda janji baik kat Anwar. Dr. Mahathir pula kata, saya telah sebut berulang kali, I will keep my promise. Nah, tapi dalam mesyuarat itu berlangsung dengan cukup cantik. Keputusannya ialah kita mengakui bahawa tugas kita menjadi kerajaan ini berat. Banyak benda belum selesai. Maka empat parti keadilan DAP Amanah dan Bersatu kata, Tun Dr. Mahathir silakanlah terus memimpin kita. Hari Jumaat. Hari Sabtu tak berlaku apa-apa. Hari Ahad 23 hari bulan 2. Bersatu buat mesyuarat di pejabat mereka dekat Menara Yayasan Selangor, tak jauh pada MCOP Mall. 5 minit daripada situ ada satu hotel namanya Hotel Sheraton. Hotel Sheraton. Tak apalah salah sebut pun. Di situ berkumpul beberapa ahli parlimen. Di Kuala Lumpur masa itu, PAS pun buat mesyuarat, UMNO pun buat mesyuarat. UMNO dengan PAS kebetulan tengah buat temu rapat pemimpin di Janda Baik, Kampung Janda Baik. Dekat Bentong tu. Mereka turun daripada bukit tu, buat mesyuarat. Parti daripada Sarawak turun Kuala Lumpur, buat mesyuarat. Buat mesyuarat. Dalam mesyuarat Bersatu pagi itu, ada 2 perkara besar berlaku. Yang pertama, ada di kalangan pimpinan Bersatu kata, Tun, lebih baik Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan sebab DAP ini menyebabkan rakyat marah kepada Pakatan. Jadi, lebih baik Bersatu keluar. Apa dia reaksi Tun? Tun kata kita kena duduk dalam Pakatan Harapan bersama Keadilan, DAP dan Amanah. Yang kedua, ada yang menyebut dalam mesyuarat itu bahawa Tun tak perlu tunai janji nak serah pada Anwar. Tun kata, saya telah berjanji, I will keep my promise. Bila sampai masa, I will hand over to Anwar. Berlaku dalam mesyuarat Bersatu. Tak ada. Tun pun tak fikir bahawa yang buat move itu rupanya Tan Sri Muhyiddin. Tun pun tak tahu. Dia baru tahu hari itu. Habis mesyuarat, Tan Sri Muhyiddin pun berhimpun di Sheraton. PAS pun main, Barisan Nasional pun main. Lepas tu, ketua-ketua parti ni, Zahid, Haji Hadi, Muhyiddin, Azmin, apa semua ni, berlarak masuk ke istana, jumpa tuanku. Keluar daripada istana, patah balik pergi Sheraton. Mereka nak buat sidang media. Mereka telah berjaya mengambil alih kerajaan kerana mereka telah cukup bilangannya. Mereka jemput Tun untuk hadir. Tunggu, Tun tak sampai. Tun tak sampai. Sampai malam tu, lepas habis jamuan, pun berada begitu. Besok pagi, hari Isnin, Anwar Ibrahim, Wan Eng, Wan Azizah, Mak Sabu, pergi rumah Tun dekat The Mines, Sungai Besi. Dia tanya dengan Tun apa cerita.
Tun kata mesyuarat kemarin bersatu minta nak keluar daripada Pakatan Harapan dan saya tak setuju. Yang kedua, ada juga yang meminta supaya saya jangan serah kepada Anwar. Suruh saya langgar janji. Yang tu pun saya tak setuju. Lebih saya tak setuju, mereka pergi himpun ahli parlimen daripada keadilan 11 orang, daripada bersatu, daripada UMNO, MCA, MIC, PAS dan juga daripada Sarawak. Mereka nak suruh saya jadi Perdana Menteri Perikatan Nasional. Macam mana saya boleh bersetuju kalau dalam Perikatan Nasional itu UMNO campur MCA campur MIC 42, campur PAS 18 jadi 60. UMNO dan PAS, dua parti yang telah ditolak oleh rakyat dalam Perikatan Nasional, merupakan blok yang paling besar, MP yang paling ramai. Dan dalam UMNO itu pula pemimpin dia sekarang sedang dibicara di mahkamah kerana kes rasuah, curi, rompak dan sebagainya. Saya tak sanggup jadi Perdana Menteri Perikatan Nasional di mana UMNO PAS jadi blok terbesar. Penjelasan dia kepada siapa? Anwar, Wan Azizah, Mak Sabu, Guan Eng. Bila? Isnin pagi. Di mana? Rumah Tun The Mines. Pagi 24 hari bulan. Tuan, sebab itu Tun kemudiannya apabila dalam parti dia yang dia buat parti bersatu untuk lawan UMNO, untuk lawan kleptokrat, rasuah dan penyelewengan, sehingga rakyat sokong kita pada pilihan raya bulan 5 2018, parti yang dia tubuh untuk lawan rasuah kemudiannya tolak dia. Dia kata duduk dengan PS, dia kata tak mau. Dia kata aku nak serah pada Anwar, dia kata tak payah. Maka Tun kata itulah puncanya. Dia tulis surat kepada Agong letak jawatan. Itu punca dia. Tuan-tuan, saya ni kira perawinya Anwar Ibrahim. Daripada Anwar kepada saya. Kira hadis ni kukuh lah. Kalau hadis ni kira riwayat Aisyah lah. Tak boleh tikai lah. Nah. Jadi tuan-tuan, bila itu berlaku, Tun Dr. Mahathir kemudiannya jumpa Agong petang hari Isnin. Dia hantar surat, tuanku panggil, tuanku terima peletakan jawatan. Pada masa Tun Dr. Mahathir hantar surat letak jawatan dan tuanku Agong terima, bermaksud semua jemaah menteri dia hilang jawatan. Tak ada lagi lah. Sebab Perdana Menteri letak jawatan dan Agong terima. Saifuddin hilang kerja, Menteri Jaga Bawang Ikan Sayur hilang kerja, Mak Sabu hilang kerja, Anthony Loh hilang kerja, semua hilang kerja. Kemudian yang Ketua Agong kata, Tun, boleh tak jadi Perdana Menteri sementara? Disebut interim Prime Minister. Sehingga bila? Sehingga Perdana Menteri baru dilantik. Nah, perjanjian kita dalam Pakatan Harapan ialah sokong Tun sebagai PM ke-7. Kita sokong. Lepas tu Tun berhenti. Sokongan kita terhenti sangat tu. Nah, habis dah tak? Kita mau Tun PM ke-7. Kita sokong sampai habis. Tiba-tiba Tun berhenti. Sokongan kita tamat tanpa pada hari itu. Kemudian kita buat mesyuarat 3 parti. Keadilan, Amanah, DAP. Kita kata esok Agong nak panggil seorang-seorang. Nah, kita nak buh nama siapa jadi Perdana Menteri. Tun tak mau tak? Pasti dia berhenti lah. Kita nak buh siapa? Nak buh Guan Eng? Nak buh Mak Sabu? Atau nak buh Anwar? Jadi kita bincang. Oleh kerana Tun pun letak, Tun pun tak mau dah, maka kita kata calon Pakatan Harapan sekarang adalah Anwar Ibrahim. Esok bila Agong panggil seorang-seorang,
kita akan bagi tahu Agong calon kita Anwar Ibrahim. Agong panggil 222 ahli parlimen. Semua mai kecuali 2 orang, Syafi'i Afdal, Ketua Menteri Sabah, dan Nazri Aziz pasal dia berada di luar negara. Di tangan Agong ada satu kertas yang semua ahli parlimen sign dan bubuh nama Perdana Menteri yang dia nak. Ya. Masa tu PAS dan UMNO lepas mereka jumpa Agong, mereka buat sidang media. PAS dengan UMNO kata, setakat hari Ahad di Sheraton kami jumpa dengan Agong, calon kami Dr. Mahathir. Tapi oleh kerana Dr. Mahathir terus nak duduk dengan DAP, kami tadi jumpa Agong, kami bagi tahu kata kami tarik balik sokongan pada Tun Mahathir. Jadi Tun Mahathir hilang 42 BN, campur PAS 60. Nah. Kita pun tak tahu Muhyiddin dapat berapa. Agong je tahu. Tapi yang kita tahu, Anwar dalam tangan 92. Pasal apa? DAP 42, amanah sebelah, keadilan 39. Asal 50, tapi Azmin buat pelari sebelah, kami tinggal 39. Jadi 92. Tapi kita tahu beberapa ahli parlimen yang lain ada yang menyokong kita. Definitely Anwar get more than 92. Namun istana berpendapat bahawa tidak ada calon yang mendapat undi majoriti. Sebab itu istana kata esok kita akan panggil ketua-ketua parti. Anwar hantar nombor mai surat. Berapa orang dan keadilan dan sokong siapa calon PM. Satu surat. Mak Sabu 11 orang Presiden Amanah. Bawa satu surat. 11 orang ni sokong siapa. Wan Eng bawa satu surat, 42 ahli parlimen DAP sokong siapa. Abang Johari 18 daripada Sarawak sokong siapa. Syafi'i Afdal warisan 9 sokong siapa. Aku PBRN sebagainya peti-peti kecil ni sokong siapa. Agong kata esok pukul 10.30 pagi main istana, ketua parti saja masuk. Nah, Tun Dr. Mahathir sebelum masuk buat perjumpaan dengan PPBM. Bersatu asal menang 13 bulan 5 2018 dulu ni. Bila dah jadi kerajaan, ramai ahli parlimen UMNO tinggalkan UMNO masuk Bersatu. Jadi sampai 26. Tapi ada satu kematian di Tanjung Piai Johor, Bersatu tinggal 25. Azmin buat masuk sebelah, jadi Bersatu ada 36. 36 ahli parlimen tu mesyuarat dengan Tun dan dengan Muhyiddin pasal nak kena pergi jumpa istana. Dr. Mahathir tanya dengan Muhyiddin, UMNO ni saya punya pendirian terima ahli parlimen dia seorang-seorang, lepas dia tinggal UMNO masuk Bersatu, okey. Namun nak terima 42 sekali, dalam 42 tu masuk satu bakul, di situ hak baik, di situ hak penyangak, di situ hak 1MDB, di situ hak SRC, di situ kumpulan wak amanah pencen, pecah amanah segala macam. Mahathir kata aku tak mau. Seorang-seorang boleh. Kalau nak iong semua sekali, aku tak boleh terima. Walaupun dia buat jumlah 42. Mahathir tanya Muhyiddin, kamu lagu mana? Muhyiddin kata saya sanggup terima semua sekali. Penyangak, penyamun, perompak semua okey. Nah. Jadi Muhyiddin pun guna yang tu lah. 36 tu dia pun pergi habak kat istana. Ni jumlah semua sokong aku. Dalam tu ada Dr. Mahathir, ada Syed Saddiq, ada Mukhris, ada Amiruddin Hamzah, ahli parlimen kita dari Kubang Pasu, Timbalan Menteri Kewangan, ada Dr. Mazli. Hak tu semua terang-terang tak sokong Muhyiddin, tapi pasal dia bawa surat sebagai ketua parti, dia pun habaq bahawa semua tu sokong dia.
Jadi campur dia pun 6, campur 60, PAS, UMNO semua ni. Campur dengan Sarawak, dia pun kata dia ada 114. Kita ada berapa semua? 222. Nak jadi kerajaan kena ada berapa? 112. Dan dia kata dia ada 114. Dalam tu termasuk Tuan Mahathir, Syed Sadin semua lah. Dia pergi habang. Baik itu, kita yang pertama sekali, hari dia angkat sumpah, kita buat report polis dulu. Report polis kita adalah kerana dia ni misled istana. Misleading, misled. Dia ada unsur kecoh. Dia bukan dapat semua tu, tapi dia bawa sekeping surat. Sebelum pergi ke istana, saya, Mat Sabu, Guan Eng pergi rumah Tun Dr. Mahathir. Sarapan pagi. Pagi-pagi kami pergi pukul 8. Tumbuh steady, sehat, elok. Sembang. Dia kata tak apa, dia pun akan pergi istana, dia akan bawa kenyataan bersumpah ahli parlimen bersatu hak tak sokong Muhyiddin. Tapi dia kata sebelum tu Anwar, Guan Eng, Mat Sabu kena hantar lah. Saya sebagai setiausaha keadilan balik tu buat surat, suruh Anwar sign, Datuk Seri pastikan sampai ke istana 39 ahli parlimen keadilan menyokong tu. Mat Sabu sebelah amanah sokong tu. Guan Eng 42 DAP sokong tu. Guan Eng, Mat Sabu pergi istana, Mat Sabu Anwar semua pergi istana. Serah surat. By the time Tun Mahathir pergi istana, dia tak diberi masuk dah. Jadi dia tak dah hantar surat dia. Muhyiddin masuk dulu pagi. Jadi istana pun umumkan Muhyiddin lah yang dapat majoriti. Tu cerita dia. Angkat sumpah. Jadi tuan-tuan nak tahu berapa ramai sebenarnya kita ada. Kita pun hebahkan hari itu. Kita dah lebih 112. Tapi sebahagian daripadanya tak boleh pergi hantar. Lalu Perlembagaan Persekutuan kata perkara 43, kuasa melantik seorang Perdana Menteri ada pada Yang di-Pertuan Agong. Ayat itu berbunyi, Yang di-Pertuan Agong bolehlah melantik seorang yang pada kepercayaan baginda mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Maka pada kepercayaan tuanku Muhyiddin, maka majlis akad sumpah perlu dibuat.